الفاتحة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjang puji dan syukur kepada Allah dengan i'anah pertolongan Allah kita dapat istiqamah teruskan pengajian di muka surat yang ketiga bawah sekali dalam kurungan dan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan iaitu ialah ilmu yang tiada menghambur akan dia oleh segala lidah qalam, orang yang menyurat. Ilmu tasawuf ini sebab dia berkait dengan ilmu perasaan, ilmu zauqi. Jadi zauqi ini anugerah daripada Allah. Seumpamanya ikhlas. Jadi zauqi, zauq ikhlas itu dia tidak boleh dicatatkan oleh lidah qalam, tak boleh ditulis. Zauq itu perasaan. Itu sehingga ulama menyatakan man lam yazuk lam yadri. Jadi ilmu tasawuf ini dia boleh menunjukkan kepada jalan keikhlasan, jalan ketenangan, jalan keberkatan. Tetapi rasa itu dia tak boleh nak dizahirkan dengan lidah qalam itu sendiri, dengan lidah pen, lidahnya, maksudnya dengan tulisan. Itu ada kadang-kadang kalam-kalam yang mutasyabihah di dalam kalam ulama tasawuf ini, maka orang yang boleh mentakwilnya, mensyarahkannya adalah orang yang telah melalui akan perkara tersebut. Dia dah rasa. Contoh dia, kita tak pernah makan durian, musang king. Kita biasa makan durian kampung. Jadi sedap tu yang dijelaskan, dia boleh jelaskan sedap ni. Dia tak boleh dijelaskan rasa sedap ni. Baik itu rasa ni siapa yang dah makan. Baik itu setengah ulama menyatakan tentang rasa, man lam yazuk lam yadri. Baik itu manisnya ibadat. Manisnya ibadat ini sebenarnya bukan dengan jalan melazimkan ibadat.
Kami bagi satu contoh yang jelas. Kita semayang dah berapa tahun. Jadi kita tak rasa kemarisan salat. Kalau ikut abang umur berapa tahun? Umur 57 tahun. Tolak 15. Berapa tahun? 42 tahun semayang. Kalau 42 tahun semayang, takkan tak rasa manis semayang? Jadi untuk mendapatkan manis ibadat ini bukan dengan cara melazimkan ibadat. Mana? Sebab ulama disebut gini, antara tanda-tanda dosa itu diampunkan oleh Allah. Ini dalam kitab Sirajul Talibin. Antara tanda-tanda dosa kita mula diampunkan oleh Allah. Satu, diberikan kefahaman hukum hakam agama. Kita mula berjinak-jinak dengan ilmu ni. Itu pertama. Yang kedua, Allah membuka kepada kita akan pintu-pintu kebaikan. Kedua. Yang ketiga, dianugerahkan kepadanya kemanisan ibadat. Dianugerahkan kepadanya kemanisan ibadat. Jalan untuk merasakan manisnya ibadat itu adalah apabila dosa itu mula diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tak ada ibadat yang tertentu. Asal ibadah saja dia akan rasa manis. Tak kiralah ibadah tu berupa ibadah solat, ibadah zikir, ibadah apa sekalipun, ibadat salawat. Kalau kita tengok, lihat, satu selawat dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Kalau sehari dah 1000, banyaklah rahmat. Tetapi kenapa rahmat yang begitu banyak kita masih lagi berbuat kejahatan? Kenapa rahmat yang begitu banyak kita masih lagi tidak boleh berbuat kebaikan? Ini persoalan. Ada persoalan. Jadi sebab tu apabila selagi mana kita tidak meninggalkan dosa zahir dan dosa batin, selagi itulah tidak dikurniakan kepada kita anugerah kelazatan ibadah. Kelazatan ibadah. Dan ilmu yang tiada meliputi akan dia oleh segala daftar dan waham dan lurah yang dibicara. Dan ia pada menepati ilmu fiqh dan ilmu usul. Ilmu tasawuf ni menepati pada ilmu fiqh dan ilmu usul. Jadi yang dua perenggan ni Abi tak ada nak kupas apa panjang sangat. Kalau kupas panjang sangat nanti kenapa dia tak masuk pada daftar waham dan lurah, pada tulisan dan sebagainya? Sebab ilmu tasawuf ini dipanggil juga ilmu perjalanan roh. Baik.
pada tempat buah bagi pohon kayu. Jadi ilmu tasawuf ini buah, pati, isi, buah, ya. Kerana ini ilmu, iaitu buah dan faedah bagi ilmu usul dan ilmu fiqh. Jadi ilmu tasawuf ni buah. Jadi nak dapat buah kena ada pokok. Jadi kalau duduk dalam ilmu tasawuf tapi tak ada pokok, mana datang tasawuf? Tak semayang, mana datang makrifah? Mana datang hati nak bersih? Mana datang hati nak baik? Sebab masih tidak ada pokok. Jadi kena ada pokok dulu. Pokok nak kena ada, baru ada buah. Jadi fiqh dan usul ini pokok dia, baru datang buah dia, Sebab itu ada pokok yang tidak ada buah, fiqh yang tidak berbuah, usul yang tidak berbuah, ibadah ini adalah daripada sudut fiqh ini. Jadi berbuat ibadah cuma ada pokok tapi tidak ada hasil, buahnya. Jadi selama kita beribadat macam puasa, selama puluh tahun kita puasa, mana buahnya? Mana buahnya? Sebab makna puasa itu pada lughah apa dia? Imsak, tahan. Apa yang kena tahan? Nafsu. Lepas itu selagi kita tak boleh tahan nafsu, nafsu yang gelojoh dengan keduniaan, nafsu yang tidak menerima nasihat, imsak. Puluh tahun kita puasa, sebab itu Ramadan, kita nak sampai Ramadan, ada satu waktu dipanggil Lailatul Qadri. Jadi kalau kita dekat 60 umur itu, tapi sepanjang hidup kita tak pernah dikurniakan Lailatul Qadri. Puasa. Kenapa orang lain dikurniakan Lailatul Qadri? Ulama, aulia, sahabat, tabi'in, tabi'in. Nampak? Kita tak pernah. Kenapa kita tak pernah? Kenapa kita tak dibagi? Padahal kita dah berpuasa setiap tahun. Kalau 50 kali puasa, takkan sekali pun tak dapat. Ini segi akalnya. Tapi kenapa dah 50 tahun puasa, 50 kali puasa, sekali pun tak ada? Jadi Allah kurniakan perkara ini pada siapa? Ini kan kena ada dalam kotak fikiran gitu. Puasa dah, imsak dah, tahan dah. Cuma kalau kita lihat dalam hadis, Nabi kata ada orang yang berpuasa cuma mendapat lapar dan dahaga. Jadi dia tak dapat anugerah puasa tersebut. Dapat lapar, dapat dahaga, tapi anugerah puasa dia tak dapat. Dia tak dapat jadi orang baik, tahan diri. Kalau nak marah, tahan. Kita marah pada perkara yang menepati syarak. Muru'un bisab'in wadribuhum bi'asrin. Contohnya, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum bi'asrin. Dan pukul anak kamu ketika umur dia sampai 10 tahun. Ulama isyarahkan watan itu sebesar jari kelingking dan tak boleh melebihi daripada kadar besar tu. Jadi kita kena ikut syarak tu. Bermula kemuliaan itu bagi pohon jua.
Tetapi tiada manfaat pohon itu melainkan dengan buah. Kan? Mulianya sesuatu ilmu itu dengan pohonnya. Tapi tak manfaat kalau tidak dengan adanya buah. Memang satu kemuliaan. Kita kalau alim, pandai cakap ni, pandai fiqah, pandai ni, kan satu kemuliaan, betul tak? Tetapi la yanfa', tidak memberi manfaat. Manfaatnya pada mana? Pada diri kita. Kenapa tidak memberi manfaat? Kerana la yuqbala minhu, tidak diterima daripadanya. Besok di padang mahsyar ada tak hadis orang yang kaya, yang bersedekah, besok Allah panggil. Bila dia tanya, kami memberikan harta kami pada jalan Allah, Allah kata kamu tipu. Kamu buat ni sebab nak nama, nak supaya orang kata kamu pemurah. Pada manusia, pada kita tak boleh hukum. Sebab rasa itu semua orang tak nampak. Tapi yang maha mengetahui adalah Allah. Dipanggil Qari. Panggil Qari. Macam tu juga. Rupanya kamu bukan buat kerana Allah. Kamu tak buat kerana Allah. Kamu buat kerana manusia. Kamu buat kerana dunia. Yang tahu tu adalah Allah. Dipanggil orang alim. Kamu mengajar ni kerana apa? Dia kata kerana Allah, kerana Allah, kerana engkau ya Allah. Allah kata bohong. Bohong. Kau buat kerana aku, kau buat kerana isi dunia dan manusia. Semua Allah humban dalam neraka. Walhal semuanya berbentuk kebaikan. Sedekah, kebaikan. Al-Quran, kebaikan. Mengajar juga kebaikan. Tapi la yanfa', tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Betul, Abi pernah cakap, kita boleh tipu semua orang dalam dunia ni, tetapi kita tidak boleh menipu Allah. Allah tak boleh tipu. Kita boleh tipu orang, sebab orang tak tahu apa yang ada dalam isi hati seorang manusia. Tetapi Allah maha mengetahui. Dan telah berkata Ibn Khaldun dalam muqaddimah tawarikhnya, bermula ilmu ini iaitu setengah daripada ilmu syarak. Ilmu tasawuf ini sebahagian daripada ilmu syarak, dia tak terkeluar, kata Ibn Khaldun. Yang datang akan dia di dalam agama Islam dalam kurun yang pertama lagi, dan adalah asalnya bermula mereka itu segala kaum, iaitu sentiasalah mereka itu berjalan atas jalan ahlul haq. Mereka berjalan atas jalan ahli sunnah wal jamaah, berjalan atas jalan Al-Quran dan hadis. Ulama-ulama tasawuf ni, dan hidayah, mereka ini dalam bimbingan Allah, dalam bimbingan Allah. Betul, setengah orang dianggap bila belajar tasawuf ni baju kena buruk-buruk, kena buang dunia. Dia buang dunia ni bukan buang dunia dekat badan, buang dunia kat hati. Dunia dia di sini, zuhud di sini. Islam tak larang, sebab ada hadis Nabi suruh berpakaian dengan pakaian yang baru. Sebab itu zuhud yang wajib meninggalkan
tiap-tiap dunia yang haram. Ini yang wajib. Bila masuk kepada zuhud yang sunat, meninggalkan tiap-tiap dunia yang harus. Ini bila Allah dah pilih dia. Sebab dia tak nak tersangkut langsung dengan urusan keduniaan. Tapi pada kewajipan syaraknya, zuhud itu meninggalkan tiap-tiap perkara yang haram daripada dunia. Pakaian yang haram, harta yang haram. Sebab zuhud ni wajib. Meninggalkan benda yang haram itu wajib. Menjauhkan perkara yang haram itu wajib. Ini tinggalkan. Tinggalkan semampu-mampu kita. Semampu-mampu kita lah. Kena tinggal lah. Jadi kenapa orang duduk di dalam madrasah, dalam satu perkampungan Islam, atas dasar kerana mereka ini nak uzlah. Kerana apa? Untuk uzlah, supaya dibimbing dalam bimbingan. Jadi bimbingan ini bukan bimbingan material, harta dunia, tetapi bimbingan spiritual, bimbingan roh. Bimbingan roh. Roh kita semakin jadi baik, jiwa kita semakin jadi baik. Padahal mereka itu mengikut dengan segala jalan salaf dari umat ini. Mereka bukan keluar daripada jalan Sayyidina Rasul, jalan sahabat-sahabat. Mereka ikut jalan sahabat-sahabat, mereka ikut. Bukan mereka meninggalkan. Jika terkeluar daripada jalan tersebut, batal. Tak betul. Iaitu jalan segala orang yang besar-besar daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Ikut sahabat, ikut tabi'in. Apa yang mereka buat. Kenapa mereka mengikut? Sebab jalan inilah jalan yang betul. Sebab sahabat ini nujumul hidayah, bintang-bintang petunjuk. Sayyidina Umar nangis sampai berbekas pipi, matanya berbekas dengan bekas air mata. Kita mana pernah menangis dalam sebulan? Nak nangis susah, air mata pun tak boleh keluar. Nak tahu kalau air mata tak boleh keluar, apa tanda? Ni Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata jumudul ain, mata yang beku, tak boleh nangis langsung. Sebab apa? Sebab qaswatul qalbi, hati dia keras. Hati dia keras sebab apa? Sebab Nabi kata qasratul zunub, dosa dia banyak. Jadi kalau tanya kenapa air mata saya ni beku, air mata saya beku, tak cair, Nabi bagi jawapan, sebab hati yang keras. Hati keras sebab apa? Sebab dosanya banyak. Saya semayang, saya zakat, saya itu, saya zikir, saya ini. Itu yang Nabi kata. Tengok benda lain, banyak lagi dosa lain, kan? Banyak lagi dosa lain. Dulu kalau nak buka aib orang,
Ya, kena sembang 2-3 orang. Sekarang tak payah. Kita tengok orang buat salah, kita tangkap gambar, kita masuk dalam media massa. Jadi tak nama buka aib juga. Buka aib. Ya tak? Ya. Lepas itu kalau boleh, benda apa-apa yang tak penting dalam agama, tak payah masuk campur. Benda yang tak penting dalam agama, tak payah masuk campur. Sebab dia mengakibatkan dosa. Ya? Mengakibatkan dosa. Sebab kita dah banyak dah dosa. Dulu zaman muda-muda dulu, kita ada yang beli rumah dulu menggunakan sistem riba. Kalau tarik 25 tahun, 25 tahun amalan kita ditolak oleh Allah. Orang yang mengamalkan riba ini, amalannya tidak diterima Allah. Dia jaga-jaga banyak benda, beramallah. Tapi kita masih lagi buat perkara yang mengakibatkan amalan kita ditolak. Buang perkara ni, kena buang. Tengok zahir, tengok batin. Jangan kira solat saja. Jangan kira semayang saja. Oh, saya semayang. Jangan kira semayang. Itu yang Nabi selalu sebut. Iblis ni, dia lebih banyak ibadat dari kita. Dia bukan hidup 50 tahun, ribuan tahun. Dia kawan dia orang baik-baik. Malaikat, satu perkataannya ada khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kita bukan minhu, minhum. Aku lebih baik dari dia orang. Ana khairum minhu iblis, minhum kita. Ya tak? Itu kena jaga-jaga. Sebab itu dalam Quran disebut, afahasibtum an tadkhul jannah walamma ya'tiyannakum, apakah kamu mengira-ngira kamu boleh masuk syurga sebelum kamu ni didatangkan akan ujian, ketakutan dan kelaparan. Sebelum kita diuji, tak apalah. Masa kita diuji, boleh tak? Boleh tak kita masih tetap mengatakan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Quranu Kitabi? Ini yang kita amalkan maghrib subuh ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita tahqiqkan tiap-tiap hari kita berikrar dengan Allah. Itu jangan tinggal benda ni. Semayang seorang pun jangan tinggal. Sekali pun tak apalah. Tak boleh 3 kali, sekali pun tak apa, jangan tinggal. Baik. Dan adalah mereka itu di dalam hal yang demikian itu, mereka ni orang bersih, orang yang nak hampir dengan Allah. Itu ni kalau tak silap, bila cerita Sayyidina Umar Ibn Khattab, kan Sayyidina Umar tengah salat kena tikam. Itu Sayyidina Umar kata, aku nak sambung semayang lagi. Ni darah keluar ni.
Kena Umar kata, tolong bangunkan aku, tolong pimpin aku nak meneruskan solat lagi. Nampak? Sebab apa? Sebab hati mereka ni bersih. Mereka orang yang hampir dengan Allah. Nampak? Ya? Nah, itu dia. Mereka tak mengungut. Kalau kita mengungut, ya, Habib sendiri pun tak tahu sebab Habib belum diuji sampai tahap tu. Diuji sampai tahap tu belum lagi. Kalau setakat fitnah, diuji dengan itu ini, kita lalulah. Ya tak? Tapi tak diuji sampai tahap tu lagi. Iaitu adalah ia di dalam hal yang sangat elok. Dan iaitu hal yang berputus mereka itu kepada berbuat khidmat kepada Allah. Hati mereka terus menerus berbuat khidmat kepada Allah. Jadi khidmat ni ada yang boleh, ada yang berkhidmat dengan tubuh badan. Ada berkhidmat dengan harta, ada berkhidmat dengan akal fikiran, ada berkhidmat dengan tenaga. Buatlah khidmat. Khidmat itu dengan Allah. Apa salah? Kita ada tepung lebih. Goreng, bagilah orang sebelah. Kenapa buat macam ni? Saya nak berkhidmat dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang memberi makan kepada orang lain. Buat. Apa boleh ibadat? Kita ni tak mampu nak semayang. Nak amal semayang sunat banyak-banyak, kita rasa kita tak mampu. Saya lemah kan. Apa kita mampu? Kita boleh buat apa? Buat dengan jalan yang kita mampu buat. Janji perkara itu tidak terkeluar daripada hukum syarat. Dan maksiat jangan berterusan. Jangan buat maksiat. Pada zahir dan pada batin mereka itu. Zahir, batin, khidmat. Batin pun berkhidmat dengan Allah. Betul Abi selalu cakap benda sama. Amalan yang paling besar sekali, iaitu amalan batin yang paling besar sekali adalah kasih sayang. Ini amalan paling besar sekali. Kasih sayang. Kita kalau tinggi kasih, tinggi sayang, ada tak buruk sangka? Kita bila tinggi kasih, tinggi sayang, ada tak kerekut? Tak ada. Ini amalan yang Nabi buat. Nabi buat. Tingginya kasih Nabi pada kita. Nampak tak? Contoh, Nabi bukan orang kaya, tapi Allah jodohkan Nabi dengan isteri yang kaya. Nampak? Nabi tak kaya, tapi isteri Nabi kaya. Siti Khadijah. Siti Khadijah khidmat dengan Allah dengan seluruh hartanya. Seluruh harta. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang Madinah menerima orang Muhajirin dengan kasih. Kau kalau tak ada rumah, aku bagi rumah. Kasih. Orang kaya tunjukkan kasihnya dengan kekayaannya. Futuhul Makkiyah, pembukaan kota Mekah. Nabi buka dengan kasih, bukan dengan
peperangan. Walhal yang membunuh orang Islam pada ketika itu adalah orang Mekah. Tapi Nabi tunjukkan kasih Nabi. Maka kasih itu tersebar sehingga 3/4 dunia. Jadi kalau semua orang ada kasih, Allah, semua orang ada kasih, selesai. Tak ada pertelingkahan, tak ada suuzon, orang susah kita bantu, ya, tak ada. Sebabkan kasih. Kasihkan diri, kasihkan Allah, kasihkan Rasul, kasihkan sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berkekalan mereka itu berpaling daripada segala perhiasan dunia dan kesedapannya dunia. Mereka berpaling dari perhiasan dan kesedapan. Jadi perhiasan dunia ni salah tak? Tak salah. Tapi jangan sampai kita mengambil perhiasan dunia dan kesedapan dunia sehingga mencipta kemurkaan Allah. Jangan sampai macam tu. Nanti orang kata belajar tasawuf tak boleh makan sedap pula. Makan sedap tak salah. Tapi janganlah makan sekali makan sampai 15,000. Ni itu bukan makan sedap. Ya tak? Ada orang makan sekali makan sampai 10,000, 15,000, 30,000, makan 5 orang. Makan apa kalau 5 orang? Ini yang tak dibagi. Kenapa macam tu? Dia kata apa? Aku kaya. Aku kaya. Bila Allah tarik kekayaan, barulah sedar aku miskin. Dan berpaling dari tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Benarkan. Hati kita kena benar. Sidik nama dia. Berpaling dari semua selain dari Allah. Apa pun. Buat apa sekalipun, dalam amal, dalam ibadah, dalam ilmu, berpaling daripada selain Allah. Semua buat kerana Allah. Dan berasinglah mereka itu di dalam hal yang demikian itu daripada makhluk. Jadi orang-orang ini, mereka jauhkan diri mereka daripada makhluk yang mengajak mereka dari perkara-perkara yang tak baik. Kalau dia tengok kawan dia ni, ajak dia pada perkara yang tak baik, ketika itu dia mula jauhkan diri. Uzlah. Orang kata kalau jauhkan diri, maka orang ni lebih jahat. Jika mana kita tidak mampu sehingga merosakkan agama kita, ketika itu memang disuruh untuk kita jauh. Kita tak mampu. Kalau kita mampu lain. Kita mampu. Dakwah ini cerita lain. Orang yang mampu duduk situ. Kita tak mampu. Pada ketika itu kita tidak mampu. Besok kita mampu, seru balik. Kita tak mampu.
Jangan sampai kita berkawan dengan makhluk, kita jadi jahat. Sebab Ibn Atha'illah disebut di dalam kitab Hikam, kalau nak berkawan, carilah kawan yang mana perkataannya itu mengajak kepada kebaikan. Kita kawan dengan dia, makin jadi baik. Kawan dengan dia, makin jadi baik. Kawan dengan dia, makin jadi baik. Jadikan dia sahabat. Sebab dalam kitab ni, pada hujung ni, hujung kitab ni, disebut apa? Syarat hendak berjalan menuju kepada Allah. Dia bagi 5 syarat. Ni hujung dalam khatimah. Tapi habis cerita dulu. Dia kata 5 syarat. Pertama, taubat. Orang yang nak dekat dengan Allah kena melazimkan taubat. Bersih diri. Taubat ini kalau ikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, 1 dosa, 1 taubat. Dia tak boleh lamsam, tak boleh. Kita senang. Sekali menangis kira dah habis semua. Kita semayang taubat sekali, habis dosa 40 tahun. Tak. Nabi Adam buat satu salah, menangis puluhan tahun. Satu salah, menangis puluhan tahun. Kita puluhan tahun menyesalah, sekali dah kira habis. Betul ulama, mereka balas 1 dosa dengan 1000 istighfar. Berbeza kita 1000 dosa dengan sekali istighfar. Mana nak sama dengan guru kita? Tak sama dengan guru kita. Hari ini meninggal lagi seorang ulama, Habib Muhammad Al-Atas. Seolah-olah tiap-tiap hari seorang satu ulama. Satu hari satu ulama. Hari ini seorang lagi, Habib Muhammad Al-Atas. Jadi kalau kita ni tak boleh duduk pada tempat ghuraba ni, yang Nabi selalu sebut ghuraba. Dunia ni Nabi dah janji dah, besok akhir zaman umat aku ni senang. Nabi dah janji, senang. Sampai satu masa nak cari asnaf ni dah tak ada. Sampai satu masa nak cari asnaf dah tak ada. Dunia ni tak takut. Tetapi bila Nabi sebut tentang hadis iman ni mula hilang. Dunia makin baik tetapi iman makin hilang. Orang yang tahqiq ni makin hilang. Kurang. Apa gunanya harta yang banyak tetapi kufur dengan Allah? Apa gunanya kesenangan hidup tetapi dalam kebencian Allah? Allah benci kita hari-hari, Allah benci kita. Hari-hari Allah benci kita. Apa guna? Duit ada, harta ada, tapi Allah benci. Buat apa? Kamu fikirlah sendiri. Jika itu pilihan kita, itulah yang akan dikurniakan oleh Allah kepada kita. Ingat, almarhum meninggal 10 tahun dulu. Seminggu almarhum meninggal tak tinggal harta. Orang ingat almarhum meninggal dunia, madrasah ni, dia tinggal duit banyak. Sebab antara perangai dan sifat almarhum adalah suka bersedekah. Tak kira orang kafir, orang Islam,
Dia jumpa, dia suka bagi duit. Orang kenal, orang tak kenal, orang gila, orang tak gila, dia suka bagi duit. Ni amalan dia. Itu kalau habis cerita kamu terkejut. Almarhum tengah nazak sempat doakan lagi orang. Ini nazak. Dia tengah nazak, air tak boleh masuk, ubat dah tak boleh masuk, sempat angkat tangan. Ni bukan Nabi reka cerita. Dia doakan Nabi. Beberapa orang yang ada pada ketika itu di tepi katilnya, dia angkat tangan, sempat angkat tangan. Ya Allah, barakahkan kami, barakahkan keluarga kami, barakahkan anak-anak dan keturunan kami. Ini nazak. Allah bagi kelebihan. Tengah nazak, semua tak boleh masuk, tapi sempat doakan orang. Lupa yang diri itu sedang nak dipanggil Allah, masih lagi mengingati orang lain. Ummati, ummati, ummati. Tak nak ke kita mati macam tu? Kita tak nak ke Allah kurniakan akan perkara-perkara sebaik itu tatkala kita bertemu dengan Allah. Ialah hidup dalam dunia ni berapa lama ni? 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi duduk di akhirat itu abadan abad. Kalau susah abadan abada, diseksa abadan abada, khalidina fiha abada. Dunia boleh lepas, tetapi akhirat tak boleh lepas. Ada salah itu. Dan berpaling daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, dan berasinglah mereka itu dalam hal yang demikian itu dari makhluk dengan melazim duduk dalam khalwat. Mereka dah kurang memikirkan hal-hal keduniaan, mereka khalwat. Khalwat buat apa? Bukan khalwat yang kena tangkap basah tu, bukan. Khalwat ni bersendirian dengan Allah. Ini yang Sayyidina Abu Bakar buat, Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar bersendirian terus dengan Allah. Buat, ni kata khalwat. Rasulullah buat tak? Buat. Rasulullah khalwat. Khalwat di mana? Di gua Hira. Jadi kita dalam madrasah ni ambil masa sikit naik atas masjid. Duduk sekejap, tafakur diri kita. Kalau kat rumah nak bising, tafakur, ya Allah, hasabu qabla an tuhasabu, kan? Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Nanti lahir, Allah kurniakan nur dalam hati itu. Di dalam khalwat dan gua-gua, bukit-bukit, kerana menuntut berkekalan mereka itu dengan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi istiqamah mereka ni tadi, mengasingkan diri. Betul, alhamdulillah. Betul, almarhum dulu dia pilih tempat ni. Jangan sekali-kali keluar daripada tempat ini, kata dia. Jika kamu ingin selamat akan fitnah agama. Ya, kita PKP setahun. Kamu rasa apa?
Rasa apa PKP setahun? Azim rasa apa? Tak ada rasa apa kata dia. Nak rasa apa? Mana? Dan menuntut berkekalan berpaling daripada barang yang lain daripada Allah. Kenapa kita kena duduk macam ni? Khalwat, istiqamah, supaya kita tak berpaling, tak jadi jahat balik. Kan? Kita tak naklah. Kalau dulu kita tak berjubah, berserban, masa dulu kita jahat, mulut jahat, badan jahat, perangai jahat. Sekarang dah berjubah, berserban pun jahat juga. Sama. Jadi yang salahnya yang pakai jubah, yang pakai serban, atau yang salahnya diri itu tadi. Sebab diri itu tak berubah. Pakailah apa pun. Pakailah apa pun. Duduklah di mana pun. Jika tidak mahu berubah, maka tak boleh berubah. Betul kalau orang tanya, di Mekah pun ada orang jahat. Bukan salah Mekah, salah orang. Salah orang, bukan salah tempat. Tapi kadang-kadang kita silap, kita salahkan tempat, dan kita terlupa yang kita tu jahat. Iblis kawan dengan malaikat. Iblis orang jahat, malaikat tak ikut iblis. Ke ada malaikat yang ikut iblis? Mana ada? Sebab memang kejadian malaikat itu sifat dia taat. Jadi tak ada berpaling. Itu dalam diri manusia ni ada nafsu. Nafsu ni ada berperingkat. Nafsu yang jahat dipanggil nafsu amarah. Itu ini Allah sebut dalam Quran. Pada pengajian kita 2 hari lepas kami baca ayat ni, inna nafsal ammaratu bisu. Ya tak? Jadi naikkan daripada amarah kepada lawamah. Lawamah ni bukan tak buat jahat, buat, tapi dah kurang. Naik pada mulhimmah sehingga sampai kepada nafsu mutmainnah. Sampai kepada nafsu yang tenang. Orang tenang dengan kita, kita tenang dengan Allah. Jadi tenang. Kami bagi kunci lah. Kalau kamu nak tahu tentang diri kamu, kamu lihat di dalam rumah-rumah kamu. Macam mana kamu dengan isteri, kamu dengan anak. Kamu lihat dalam rumah dulu, baru kamu lihat di luar rumah. Sebab pergaulan di antara kita, isteri dan anak-anak, satu pergaulan yang tidak ada batas. Ya tak? Kita kat luar nampak macam baik, tapi orang rumah kita tahu perangai kita macam mana. Nak tahu kita ni jahat tak jahat, lepas tu bila orang ni, bila dia bercerai, baru tahu. Tak? Sebab orang yang bercerai tak pernah menceritakan baik seseorang. Seorang yang bercerai, dia semua menceritakan buruk seseorang. Ada, pernah jumpa orang bercerai, bekas suami saya tu baik, hebat. Kenapa bercerai? Tak tahu. Ada. Bila bercerai je, orang akan cerita, buruk ni, nampak je pakai lebay tapi gini. Nampak tak? Dia jagalah. Itu yang Nabi sebut, nak barakah rumah, masuk rumah baca surah Ikhlas 3 kali. Ini hadis.
Sambil-sambil masuk rumah baca surah Ikhlas. Kan susah sangat. Sampai habis surah Ikhlas, sampai buka pintu tu dah mula baca surah Ikhlas. Masuk rumah. Nabi kata apa? Rumah tu berkat, isi rumah tu berkat, dan sekeliling jirannya juga berkat. Itu surah Ikhlas. Kan payah sangat 3 kali. 3 kali. Baik. Dan adalah mereka itu di dalam hal yang demikian itu bersahabah mereka itu dengan segala orang yang besar-besar daripada salaf yang tersebut dahulu itu. Dan berkekalanlah mereka itu dalam hal yang demikian itu hingga sampai akhir kurun yang petang. Ini baru mukadimah kitab. Ini hebatnya mereka, sebab mereka itu istiqamah. Itu kita nak istiqamah. Abi ada satu orang kawan masa mengaji dulu. Masa Abi mengaji dulu, belajar dulu lah, bukan mengaji lah, main-main dekat Kedah tu. Dia kata aku ni, dia kata Zam, aku teringin nak mati ketika aku pakai serban. Allah kabulkan hajat dia. Ketika dia, sebab dia meninggal sakit perut. Dan dia meninggal dalam keadaan dia beramal dengan sunnah serban. Itu dia. Itulah kalau ada doa, kamu nak mati macam mana? Kamu minta. Kamu nak mati macam mana? Kamu minta. Kamu minta. Minta kamu nak mati macam mana? Tadi ada Abi dah tertinggal apa? Syarat ada. Syarat tadi ya. Syarat nak menuju kepada Allah tu. Sebab Abi dah sampai perenggan ni, Abi nak berhenti yang ke-9. Syarat yang kedua, iaitu mempunyai kenderaan yang baik. Syarat nak menuju kepada Allah, yang pertama taubat, yang kedua kenderaan yang baik. Apa kenderaan yang baik? Himmah yang tinggi, kemahuan yang tinggi. Ini kenderaan yang baik. Nak jadi baik, kesungguhan kena ada. Sungguh betul-betul himmah yang tinggi. Kita bila jadi baik, jadi saleh, kita akan dapat perkara yang baik. Kamu perasan tak doa yang Nabi selalu amalkan ketika sebelum takbiratul ihram? Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Doa itu sebenarnya ada asbabun wurudnya. Ada seorang sahabat baca ketika dia nak salat, lalu didengar oleh Nabi SAW. Nabi tanya, Nabi kata, siapa yang membaca doa tadi? Maka sahabat ini dia mengaku, saya ya Rasulullah. Jika benarlah engkau yang membacanya, maka engkau akan dikurniakan, engkau akan mati di medan peperangan, dan kuda engkau juga akan tumbang di medan peperangan. Maknanya mati syahid. Jadi orang yang baca setiap kali salah dikurniakan oleh Allah mati dalam keadaan syahid bi syafa'atin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati syahid, tubuh reput tak? Awal orang mati syahid ni tubuh badan dia reput tak? Tubuh badan dia hancur tak? Hancur tak hancur? Jadi dapat kemuliaan sebagai seorang Islam tu dapat. Tapi nak buat tu susah. Doa pendek, Allahumma atini afdala ma tu'ti
ibadakas salihin. Apa maknanya awal? Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, kau bagilah kepadaku sebaik-baik perkara yang engkau telah berikan, yang kau telah berikan. Tu'ti ni yang engkau berikan, yang engkau berikan kepada orang-orang saleh. Jadi apa yang Allah bagi kepada orang saleh? Janji Nabi mati syahid satu. Apa yang Nabi dah bagi, apa yang Allah dah bagi kepada orang saleh? Kita nak mati syahid, inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Kita nak juga apa yang Allah bagi kepada orang saleh, Lailatul Qadar. Kita nak juga. Kita ada masuk dalam doa itu. Apa yang Allah bagi kepada orang saleh, kita minta dalam doa itu. Tapi janji Nabi seperti mana hadis tersebut, siapa yang membacanya dikurniakan, didoakan oleh Nabi mati dalam keadaan syahid. Tapi makna doa itu kita minta apa yang Allah bagi kepada orang saleh, kita minta, ya Allah bagilah ke aku. Apa? Kita minta lah. Kata orang saleh. Ketiga, senjata yang tajam. Apa senjata yang tajam? Iaitu zikir dan doa. Zikir ini senjata. Sebab itu syaitan tidak akan boleh masuk ke dalam hati-hati. Belalai-belalai syaitan tidak akan boleh masuk dalam hati-hati orang mukmin yang sentiasa berzikir. Syaitan tak masuk. Jadi rajin zikir dalam hati. Tak kisahlah nak zikir apa, subhanallah. Zikir dalam hati, subhanallah. Nak zikir ya Allah, zikir dalam hati, ya Allah. Nak selawat dalam hati, selawatlah dalam hati. Jadi belalai-belalai syaitan tidak akan boleh memasuki, maknanya syaitan tak dapat menipu daya akan orang mukmin yang mengekalkan zikir. Ketiga. Keempat, iaitu sahabat yang baik. Nak menuju kepada Allah, cari kawan yang baik. Cari sahabat yang baik. Sahabat ni penting. Sahabat ni penting. Cari kawan-kawan yang boleh bimbing itu, yang boleh sama-sama. Kita tak boleh hidup sorang-sorang. Ada orang kata, aku boleh sorang-sorang, besok kalau kau mati siapa nak angkat? Kau sorang-sorang. Jangan belagak. Jangan belagak. Besok mati kita minta tolong orang. Jangan tak? Pentingnya manusia ni kat kita ni. Nabi sebut dalam hadis mati. Iza mata bana Adama, bila mati anak Adam, terputus segala amalan, melainkan 3 perkara. Pertama, harta, sedekah jariah. Harta ni penting tak? Penting juga. Kedua, ilmu manfaat, amalan. Ketiga, anak yang sah, manusia.
Ya. Tiga-tiga benda ini adalah jalan untuk kita beroleh kebaikan. Ada dengan jalan harta, dengan jalan amalan, dengan jalan sahabat. Ya. Yang kata tak perlu, Allah tunjuk kita banyak benda lah. Salah satu daripada rukun khutbah, iaitu mendoakan sekalian orang kalau tak doakan sekalian orang Islam, batal khutbah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Macam mana? Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang terakhir, itu guru yang dapat membimbing kita ke arah kebaikan. Cari duduk dengan guru kita yang boleh membimbing kita ke arah hampir dengan Allah. Bukan sekadar guru yang memberi ilmu atas kita, tapi dia boleh bimbing kita. Kita kalau nak ayah yang bagi makan minum aja. Tapi kamu tak rasa kasih seorang ayah. Nak itu. Kamu ada ayah kamu bagi makan, bagi minum, beli baju. Tapi kamu tak pernah pun rasa kasih seorang ayah. Abi dulu, masa zaman Abi muda dulu, Abi mengajar satu hari 3 program. Tengah hari, lepas asar, maghrib. Kalau cuti, dengan duha, kuliah muslimat pukul 3 sampai 4 ke 5 program. Satu hari, anak Abi yang sulung, isteri Abang Lui, ketika itu umur dia lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. 3 tahun tak silap. Dia tanya dengan Umi, "Ya, mak, akak macam tak ada ayah." Mama ya? Walaupun kita siapkan kewajipan kita, rupanya di situ ada kekosongan. Sejak itu Abi batalkan semua program. Abi ambil sehari sekali, maghrib. Sebab seorang ayah adalah seorang guru. Ayah yang baik, ayah yang penyayang, dia akan bimbing anak. Ya dah. Macam mana Nodi? Anak Nodi nak naik basikal, yang ajar naik basikal siapa? Nodi lah. Dia akan ingat dulu ayah aku yang bimbing aku. Kalau jatuh, kita jaga. Luka, kita akan sapukan ubat. Begitulah peranan seorang guru. Bukan sekadar dia memberikan ilmu, tetapi dia bimbing kita, membawa kita ke jalan untuk hampir kepada Allah. Inilah konsep. Kalau kita ada syara'id ini, kita dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syara'id ini. Sebab itu kita tengok semua perkara. Sebab awsaf ataupun sifat seorang guru itu seperti mana sifatnya seorang ayah. Ini awsaf dia, sifat dia. Baik. Setakat tu mana? Berhenti mana tadi? Kat mana? Kemudian kemudian insya-Allah malam esok. Malam esok dia nyebut. Kemudian
InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila ulama dah mula mati seorang-seorang, takutlah ya. Ada perasaan ya. Jadi perasaan tu jadi takutlah ya. Seorang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus. Jangan Kau keluarkan kami daripada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami atas agama-Mu dan atas berbuat taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, jangan Kau keluh kesahkan hati kami dengan perkara yang telah Engkau jamin dan Engkau tetapkan ya Allah. Rezekikan atas kami husnul khatimah. Jadikan kami di kalangan orang-orang saleh, keluarga kami di kalangan orang-orang saleh, adik-beradik kami dan keluarga mereka di kalangan orang saleh, dua ibu bapa kami juga di kalangan orang saleh, orang-orang yang hampir dengan kami dan mengenali kami di kalangan orang-orang saleh. Ya Allah, Kau himpunkan kami di dalam jannah-Mu bersama-sama ya Arhamar Rahimin dengan orang-orang yang Engkau kasih dan Engkau sayang ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mudahkan urusan madrasah kami dan selamatkan madrasah kami daripada kezaliman orang-orang zalim ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.